Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dan sama balik kitab kita yang tersesat, Kebatilan Gerakan New Age, Ahmad Ikram Muhammad Nur. Jadi kita masuk ke bab ke-6 ni, kritikan pengislamisasian New Age. Ini banyak motivator lah. Dia belajar NLP lah, macam-macam teori keedah motivator ni daripada putih lah. Klik Malaysia agak apa, mereka guna istilah Islamik lah. Dia bagi sinkretize apa, gabung jalinkan dengan Islamik lah. Dari Quran hadis cari-cari boboh sekali dah. Dia nak kritik, Ustaz Ahmad Ikram ni nak kritik cara ni lah. Motivator ni guna aura lah, gelombang positif lah dah. Pantulan gelombang positif lah. Memang betul-betul konsep law attraction lah. Daripada putih, daripada konsep New Age yang tidak percaya ke Tuhan, yang percayanya Tuhan alam ni sama lah tak. Roh kita ni, roh kita pun Tuhan tak. Roh manusia pun Tuhan tak. Cuma roh pusat dengan roh hak telah terpisah pada roh pusat lah. Melimpah keluar daripada roh pusat. Seperti konsep wahdatul wujud dan konsep Nur Muhammad lah. Dia asal daripada jalur sama. Daripada Aristotle, Plato dulu lah tak. Unsur teori ini sama ada di India ataupun Aristotle nah. Dia telah mempengaruhi seluruh dunia lah. Pasal dia ni dulu tamadun dunia. Jadi negara-negara lain ni terpengaruh dengan dia ke seluruh dunia tak. Teori-teori konsep dia. Bahkan banyak dulu dah. Bahkan sebelum tercipta doktor moden ni sebenarnya tak, ilmu tu juga pengaruh daripada konsep kedoktoran Yunani lah. Dan di India lah ni pun tak. Yang masih lagi India Pakistan tak masih belajar lagi homopati yang jenis doktor. Dia panggil hakim ni, hakim. Daripada tradisi kedoktoran Yunani dulu lah. Dan benda ni gitulah. Asal ni ia campur ia jadilah agama baru, motivator sistem motivasi yang baru dah, yang gabungkan jalinkan dengan tidak ada konsep kepercayaan pada Allah, Tuhan yang satu. Cumanya alam ni semuanya Tuhan dah. Dia ada aura positif dah, aura negatif yang kata dah, cakra macam-macam lah. Jadi sekarang ni Ustaz Ahmad Ikram nak kritik pengislamisasian New Age lah. Motivator ke apa. Perkara penting bagi Muslim adalah perlu diingatkan tentang agama Islam adalah mengimani bahawa Islam adalah agama telah lengkap sempurna. Islam telah mengajar segala keperluan keberagamaan dengan komprehensif. Seperti firman Allah SWT dan Al-Quran yang bermaksud, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu. Dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Surah Al-Ma'idah ayat 3 dan adalah tidak masuk akal jika seseorang itu telah mengakui agama Islam telah sempurna dan ajaran Islam telah memenuhi keperluan batin dalam beragama. Kita spiritual, kita rohani kita ni nak berhubung dengan Allah. Tak perlu rijal ghaib ahli nawbah gapo, tak perlu. Allah lebih dekat, lebih tahu kita. Kita nak kecek di kubur seminta untuk haiwan, Allah dengar dulu dah. Tak pernah sabar sikit abuk dah. Ni masalah tawasul, istighasah dah. Dia belik ni kata minta nak tok wali doa ke Tuhan atau minta nak nabi dan Rasulullah doa ke Tuhan. Masa ada hentu dengan Tuhan dulu sebelum nabi ada perantara malaikat ke apa je siapa dah. Jadi tak apa kena dah. Jadi Islam ada dah keperluan batin kita, jiwa manusia ni perlu kepada Tuhan, perlu kepada bergantung kepada super power dah Tuhan tu. Hati kita merasakan ada suatu kuasa yang hebat. Agama ajar dah, Islam lah ajar dah, tidak perlulah Tuhan tu dianggap seperti alam dah, universe. Alam ni, Tuhan ni alam ni sama dah. Tidak. Allah SWT lain, alam yang Tuhan buat lain. Ritual perasaan rohani kita pada dah dengan agama Islam. Tiba-tiba dia mendakwa ada amalan spiritual ke agama asing yang baik untuk diamalkan dah. Motivator ke apa ke yang ambil yoga ke apa ni masuk dalam motivator lah, keadaan motivasinya. Sedangkan Allah SWT telah berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang beriman,
Masuklah kamu ke dalam Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, gitu dah. Dan janganlah kamu itu menurut langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang terang nyata. Surah Al-Baqarah ayat 208. Muslim itu hendaklah menerima keseluruhan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT melalui kitab wahyu Quran. Islam tidak berkompromi dengan akidah-akidah batil. Ia tidak berlandaskan wahyu seperti apa yang dipromosikan oleh gerakan New Age. New Age mencakupi sebahagian besar dari ajaran agama, terutama dalam bentuk akidah, amalan dan sosial. Yang ambil betul-betul campur gaul agama ni. Benda syirik, benda apa ni, Tuhan ni semua sekali alam Tuhan. Lepas tu bubuh dalam sistem dia lah. Setiap amalan New Age memiliki perkaitan di antara satu sama lain di bawah payung akidah monisme pentisme dia. Limpah Tuhan ni. Titisai Tuhan, percikir Tuhan, Tuhan belaka. Cuma ada lain-lainnya bergabung dengan pusat ruh ni. Ruh itu adalah Tuhan dah. Pusat ruh. Sebab itu ke jenis puja ataupun minta nak Ali Wali Kutub, Wali Abda dah, Syekh Abdul Qadir Jalani ke apa, sama je konsep dia dah. Yang anggap macam Tuhan kecil dah. Mandat diberikan sekatu, diberikan Allah kepada wali-wali ni, Wali Kutub, Wali Abda, memang memang betul-betul berdasarkan falsafah Yunani dulu ni, dewa-dewa ni. Cuma je guna istilah Islamik sikit, wali, ahli naubah dah. Wali Kutub, Wali Abda, bunyi wali belakang dah, tak nampak super dewa lah. Super sebenarnya konsep dewa dalam Yunani sama je. Sama ada Rom dulu dah. Dengan apa? Konsep Wali Kutub, Wali Abda super. Betul-betul sama dah. Di sana ada di kalangan tokoh muslim yang melihat apa yang dilakukan oleh gerakan New Age sebagai sesuatu yang baik, positif dan membantu ramai orang dah. Di atas niat yang baik itu, bukan niat jahat dah. Bid'ah hasanah, niat baik dah. Ada yang telah mengislamisasikan sebahagian kepercayaan dan amalan New Age dan disebar melalui program-program seperti seminar motivasi di kalangan muslim. Inilah situasi yang benar-benar berlaku, iaitu percampuran antara ajaran batil dengan ajaran Islam. Allah SWT melarang perbuatan sebegini seperti firman Allah SWT yang bermaksud, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Wala talbisu haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 42. Di bawah ini penulis menjawab sebahagian besar hujah-hujah yang sering digunakan oleh sebahagian muslim yang pertahankan amalan New Age. Di dalam program motivasi mereka, ada yang menganggap ia tidak bersalahan dengan agama Islam. Pertama yang kena faham dulu, nak bahas ni tak? Nak bahas setuju atau tak setuju, kena faham konsep monisme, pentisme lawan tauhid dah. Monisme apa tadi lah, konsep wahdatul wujud Nur Muhammad tu dah. Titisai Tuhan daripada buah. Kalau dalam Islam ni ada hadis palsu pasal buah merok ke apa dah. Dalam kitab-kitab ulama kita dulu dah. Dia terpengaruh dari falsafah, dia rekonnya hadis palsu untuk membenarkan falsafah Yunani tersebut, tapi diguna term-term Islamik lah, Nur Muhammad ke apa dah. Jadi monisme, pentisme lawan tauhid. Kena faham konsep Nur Muhammad wahdatul wujud ni bukan ditentang oleh sebut Wahabi ni. Bahkan mereka tidak kuat menentang ni. Mereka tertembak lain. Hak kuat ni golongan Asy'ariyah ni. Dah tengok Mufti Johor dulu dah. Walaupun dia kata dia lawan Wahabi pun, memang dia kuat menentang wahdatul wujud. Dulu Syekh di Indonesia, Syekh Nuruddin Narini dengan apa? Ada perbahasa tu, lama program debat kan. Itu juga pertentangan antara golongan Asy'ariyah sama Asy'ariyah. Cuma Asy'ariyah yang terpengaruh dengan Sufi batini dengan Asy'ariyah yang masih berada dalam Sufi Sufi Sunni lah. Yang betul-betul lah ni lah wahdatul wujud, kerana ada unsur falsafah Yunani yang masuk dalam Islam menggunakan term Islamik yang jadi fana manusia ni, wali tahap tinggi tu dia akan fana. Yang ambil teori-teori daripada Hindu tu, hancur diri dia tu, larut dengan alam, larut dengan Tuhan dah. Gitulah masalah utama dah. Jadi monisme, pentisme dan tauhid kita nak faham dulu. Teras utama tidak boleh dipisahkan dari New Age adalah akidah monisme, pentisme, yang percayai bahawa alam ini terhasil dari peringkat limpahan zat Tuhan. Melimpah titisai, percikir limpahan zat Tuhan sendiri dan menjadikan sumber ruh kepada kehidupan di dunia ini. Dia Tuhan jugalah, zat Tuhan jugalah.
Limpahan terhasil itu bukanlah dari kehendak Tuhan itu sendiri. Pula dah. Malah di sisi Tuhan, ia sendiri tidak menyedari dirinya telah berpecah melimpah. Tuhan tak khabar tahu mana dah. Dah meliputi alam dah. Pada hakikatnya ia bukanlah Tuhan seperti mana diimani oleh Muslim. Tetapi mereka menggunakan perkataan Tuhan bagi merujuk konsep tersebut. Matlamat akhir bagi mereka juga adalah untuk diserapkan kembali zat Tuhan. Ruh dalam setiap hidupannya bergabung kembali dengan Tuhan yang asal. Dari kita gapo ni ruh ni Tuhan belaka. Oleh sebab itu untuk main rejal al-ghaib ni unsur ketuhanan kita kata tak boleh minta. Nah, ia minta hajat gapo ya seolah-olah minta dengan Tuhan dia. Itulah konsep asal agama lain. Walaupun berhala tu nampak cokong, dia bukan minta dengan berhala. Dia pun tahu kafir tidak bodoh berhala ni tak ada kesatu dia. Cuma dia kata connection dia. Macam kita ke ada telefon nak telefon ke saya kita. Begitu ke berhala ni connection antara alam dunia ni, alam zahir ni, alam ghaib. Kalau kita nak bahas konsep asbab ni, asbab zahir boleh sebab musabik lah gapo istilah-istilah boleh minta dengan rijal ghaib. Supalah ni minta tokon berhala tu. Berhala tu sebagai connection dia, sebagai alat bagi mereka, anggapan mereka lah dengan alam ghaib, alam rijal ghaib, alam ta'wali bagi mereka lah. Kita ni mengaku Islam setengah sufi tu, yang ngaku wali tu minta hajat tu, tak nampak berhala lah dah. Dia pakai minta tu. Jadi orang hak kafir ni beza dia buat berhala dah sebagai alat untuk berhubung dengan alam ghaib. Itulah bahagiannya. Jadi begitu juga sini masalah monisme petisme ni, yang anggap roh manusia, roh alih-alih kehidupan ni perlu bergabung kembali dengan Tuhan, ruh asal, pusat ruh ni. Iaitu perlu mencari kesedaran diri dengan bermeditasi, bertapa. Meditasi dia. Untuk mengetahui hakikat roh di dalam diri adalah satu dari kewujudan Tuhan juga yang telah memecahkan dirinya dari satunya. Dia sedar kita Tuhan. Mengaku Tuhan berlaku ni. Tak ada kerja lain. Kerja nak jadi Tuhan berlaku dah. Ada hak setengah kerja nak jadi Tuhan tu kukor gini. Orang ni ahli neraka. Orang ni ahli syurga dia. Mudah-mudah dia. Sekarang dia orang ni berat lagi dah ni. Kira dia nak jadi Tuhan tu. Roh dia nak gabung Tuhan dah. Antara falsafah yang menghurainya dengan pemendalam konsep ini adalah falsafah Advaita Vedanta, Neoplatonisme dan Hermetisisme dah. Secara mendalam konsep ini Indulah Advaita Vedanta, Neoplatonisme ni hak lah. Barat Yunani ke apa dah. Hermetisme pun sama dah barat dah. Jadi benda ni lah menghuraikan dengan detail konsep yang monisme pentisme ni. Akidah ini juga jelas menyanggahi konsep tauhid dalam Islam. Allah SWT di sisi Islam adalah Tuhan yang menciptakan segala-galanya dengan kuasanya dan menguasai segala-galanya. Firman Allah SWT dalam Al-Quran bermaksud, Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak menjadikan langit. Lalu dijadikannya 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Baqarah ayat 29. Jadi jelas Allah buat. Bukan limpuh daripada zat Tuhan dah. Semuanya alihnya Allah buat dah. Surah Al-Baqarah ayat 29. Tidak surah ayat lain pula dah. Maksudnya tidakkah engkau mengetahui bahawa sesungguhnya Allah SWT yang menguasai segala alam langit dan bumi. Dan tiadalah bagi kamu selain Allah siapa pun yang dapat melindungi dan yang dapat memberi pertolongan. Surah Al-Baqarah ayat 107. Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, tidak ada yang serupa dengannya. Seperti mana firman Allah SWT dalam surah Al-Ikhlas. Allah SWT menerangkan tentang dirinya yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ia tiada beranak dan ia pula tiada diperanakkan. Dan tidak ada siapa pun yang serupa dengannya. Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4 dia. Jadi Allah ni tumpuan segala makhluknya untuk mohon sebarang hajat. Jadi hajat kita minta dengan Allah, bukan minta dengan wali abda, wali kutub ya. Minta dengan siapa-siapa, rohani ke apa dia. Jadi benda tu orang hak ngaku rohani ni lah sekali ada kata rijal ghaib juga cara dia dah. Dia ada kata seorang ghaib yang bantu dia tulis buku-buku motivasi dia dah. Begitulah masalahnya manusia ni. Kalau tidak ada panduan Al-Quran dan Sunnah, ada panduan wahyu, ia akan jadi karut kuasa lah. Dia mengaku dia spiritual, tak perlu percaya ke agama ni. Kira alam ni semua Tuhan ni. Dan sekali bergantung dengan rijal ghaib tu dia dah. Dengan tok wali dia, dengan suara-suara ghaib dia untuk tulis buku dan sebagainya. Jadi untuk hajat ni Allah SWT saja, tak perlu perantaranya.
Hakikat Tuhan yang satu ini itu tidak memecahkan dirinya atau emanasi dia secara bertahap-tahap seperti akidah monisme pentisma. Nimpihan Nur Muhammad agama tak perlu dah. Tidak ada satu pun dalil menyokongnya, malah yang ada adalah dalil-dalil yang menyanggahi akidah tersebut. Akidah tauhid adalah beriman bahawa Allah SWT adalah Tuhan yang memiliki sifat. Allah SWT itu adalah Tuhan yang sifatnya mukhalafatuhu lil hawadis, iaitu berbeza dengan semua makhluk ciptaannya. Allah tidak boleh mengatakan dalam diri seorang itu adanya Allah SWT kerana hidupan ini adalah ciptaan Allah SWT, tidak sama dengan Allah SWT. Tak boleh kata diri seorang itu ada Allah. Gitulah dah. Kerana sebab apa? Sebabnya hidup semua kali ini ciptaan Allah, bukan Allah yang betul Allah. Allah juga memiliki sifat kudrat yang bermaksud berkuasa ke atas segala ciptaannya. Allah SWT juga memiliki sifat iradah yang bermaksud berkehendak menentukan sesuatu, dan sifat kaunuhu muridan yang keadaannya yang berkehendak menentukan sesuatu. Jelas sifat ini tidak ada pada akidah monisme pentisma jika dirujuk Tuhan di sisi mereka itu adalah Brahman atau the one. Jadi Brahman cerita putih the one ke apa? Itulah maksud dia dah, pusat roh. Pusat kehidupan alam universe. Kerana di sisi akidah mereka, intelek dan fikiran datang pada tahap-tahap emanasi dia, dan seterusnya, dan bukan pada tahap tertingginya. Selain itu, mana-mana akidah monisme pentisma akan promosikan konsep pluralisme agama. Dicampur agama lah. Betul berlaku agama dah. Kerana pada mereka hakikat sebenarnya semua hidupan ini adalah berasal dari zat yang satu. Itulah konsepnya. Dan kita tengok dalam Facebook atau dalam internet lah, ada golongan-golongan etis ni, etis Melayu ni. Memang dia anggap macam betul berlaku agama dah. Ataupun salah berlaku agama, gitulah. Tukar tu. Tapi kita tengok, duk baca, duk tengok tu macam ada pemikiran macam ni lah. Ada tu Tuhan dah. Pada mereka tidak ada agama yang mewakili kebenaran sepenuhnya, kerana semua ajaran dan agama di sisi mereka akan memiliki sisi kebatinan yang membimbing kepada kesatuan. Semuanya ada rohani lah. Nak bersatu Tuhan. Akidah ini jelas menyanggahi ajaran tauhid. Firman Allah SWT dalam Al-Quran bermaksud, sungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Inna dina indallahi Islam. Surah Al-Imran ayat 19. Dan barang siapa mencari agama yang lain selain Islam, amma yabtaghi ghairal Islam dinan falyuqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama lain selain Islam, maka dia tidak akan terima daripadanya, dan dia di akhirat kelak daripada orang-orang yang rugi. Surah Al-Imran ayat 85 dah. Tidak ada konsep separuh benar dan separuh selamat yang tersisa dalam mana-mana agama selain Islam saja. Antara ayat Allah SWT yang jelas berbicara soal golongan berakidah sesat dan syirik. Firman Allah SWT bermaksud, sungguhnya orang kafir dalam kalangan ahli kitab dan musyriki itu dalam neraka jahannam. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha abada. Khalidina fiha. Dan mereka itu adalah seburuk-buruk kejadian. Surah Al-Bayyinah ayat 6. Jadi ahli kitab dan musyrikin dalam neraka jahannam, kekal dalamnya. Seburuk-buruk kejadian. Surah Al-Bayyinah ayat 6. Dan itu akal pemisah inilah yang perlu dihadam oleh semua pihak sebelum berbicara soal law of attraction. Dia kena faham konsep dulu sebelum kecek gapo-gapo. Konsep asas tauhid ni. Aman ni masalah untuk bincang benda lain, setengah untuk bincang pasal balah Wahabi lah atau Wahabi. Balah pasal apa? Konsep-konsep lain lah, perkara-perkara lain kadang-kadang macam ada setengah tu YouTuber suhu juga dah. Ada cara macam pluralisme agama dah, betul berlaku agama dah. Perlu dia kata perlu bersatu hati lah apa dah. Tapi tak bincang, ada dia tunjuk orang yang duk mai tukar-tukar agama dah. Masuk bab Islam, maya dak ayat belakang, maya sore kono ikut semaya jemaah. Dia tengok, kita tengok konsep dia nak merasai kebatinnya saja dah. Dia nak merasai batin, dia bukan nak konsep tauhid. Dia lepas tu dia kata boleh teram agama lain tu kan murtad pula daripada Islam, masuk agama lain pula. Dia buat contoh benda gitu. Sebab apa? Dia ada unsur ni, law of attraction. Dia cara rohani ya. Dia cara rohani nak bersatu Tuhan, nak perasaan hati, bukan nak merasai Allah ni asing daripada makhluk. Tidak dah. Konsep ni juga. Konsep Reiki, aura dan sebagainya dah. Aura, cakra, gapo cerita Naruto gapo dah. Aura dah macam-macam lah.
Dragon Ball ke apa dah. Unsurnya sama dah. Inilah masalah yang sukar untuk dibahaskan apabila perbincangan tentang law of attraction dan seangkatan dengannya itu dipisahkan secara juzuk dari akidah trust ini. Jadi dia pisah dah. Padahalnya benda sama dah. Ini kerana akan ada yang tidak faham masalah akar ini akan menggunakan hujah fikir positif pun syirik ke? Fikir positif dah. Kata gitulah dah. Sedangkan akar kepada fikiran positif itu dikaitkan dengan konsep monisme pentasma. Dia ada gelombang positif. Lepas tu balik gelombang positif. Betul-betul lah. Law of attraction. Yang percaya bahawa alam ini terdiri dari roh Tuhan. Yang juga merupakan elemen positif. Dan saling berhubung sebagai kesatuan. Betul-betul ada terwujud. Dia akan membalas apa yang terdetik pada fikiran kepada alam. Terfikir pada alam positif. Yang akan patut balik positif. Aura positif. Itu yang menjadi perbahasan. Bukan soal fikir positif semata-mata. Kalau dia tidak ambil daripada positif, fikir positif saja. Ia kena kait nadali aku hadis. Kalau tidak, dia jadi satu iktikad benda gaib juga dah. Tak boleh mikir main-main dah. Tambah-tambah lah ada unsurnya ambil ilmu daripada putih. Law of attraction. Motivator kita dengar semangat bayar beribu-ribu. Masalahnya ambil konsep tu daripada orang putih. NLP lah apa yang belajar orang putih buat kelip Malaysia atau kat Islamik. Guna istilah Islamik dah. Sebab itu adalah menjadi kesalahan besar apabila menukar istilah Tuhan yang digunakan oleh gerakan kebatinan dengan ditukar kepada perkataan Allah SWT. Salah besar lah. Law of attraction. Alihnya Tuhan dah. Tiba-tiba kita tukar Allah SWT dah. Nak suruh bunyi Islamik dah. Dengan bertujuan untuk mengislamisasikannya. Sebagai contoh dalam kepercayaan kebatinan mereka. Merujuk pada perkataan Tuhan atau sumber segala sesuatu roh utama dengan nama Brahman, Tao, The One, Father, God dan gerakan New Age sering menggunakannya dengan istilah universe. Orang putih dalam buku dia guna universe. Betul-betul jadi tidak nipu mana lah. Pokok kita motivator kita ni. Guna istilah universe. Aura positif gapo pergi pada pusat. Pusat tu pantul balik. Universe guna. Jadi adalah buku tulis God, ada tulis Father, ada lah Brahman lah, Tao dah. Ikut tempat masing-masing lah. Di sini punca akar kesalahan apabila istilah ini ditafsirkan sebagai Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa di sisi kepercayaan Muslim. Ini masalahnya. Kita ambil konsep dia, bubuh terjemah kepada Allah, itu masalah. Sebagai contoh, jika kita lihat kepada penggunaan ayat dalam buku The Secret tulisan Rhonda Byrne. The law of attraction is the law of creation. Quantum physics physicists tell us that the entire universe emerged from top. Dia kata the quantum physics physicists. Dia kata alam ni berdasarkan pemikiran kita lah. From top pemikiran. Universe, entire universe. You create your life through your thoughts and the law of attraction. And every single person does the same. It doesn't work. It doesn't just work if you know about it. It has always been working in your life and every other person's life throughout history. When you become aware of this great law, then you become aware of how incredibly powerful you are to be able to think your life into existence. Lihat Rhonda Byrne, The Secret Beyond Words, Publishing, Oregon, mereka syarikat lah. Halaman 15. Jadi yang anggapnya hebatnya pemikiran ni, kita sebagaimana kita fikirlah tak? Kita sebagaimana kita fikir. Dan juga pada ayat yang lain juga mengatakan so when you are feeling bad, it is communication from the universe, and in effect it is saying, warning, change thinking now, negative frequency recorded, change frequency now. Content down to manifestation. Warningnya. Dia kata duk kecek. Universe duk kecek dah. Allah duk kecek dah. The next time you are feeling bad or feeling any negative emotion, listen to the signal you are receiving from the universe. In that moment, you are blocking your own good from coming to you because you are on a negative frequency. Change your thoughts and think about something good. And when the good feelings start to come, you will know it was because you shifted yourself onto a new frequency. And the universe has confirmed it with better feelings. Allah itulah beri
gelombang aura positif ke apa dah. Bila kita ni fikir positif. Lihat muka surat 33 hingga 34 ni. Jika Islam universe itu tukarkan pada kalimah Allah SWT, kita akan mendapati ketimpangan yang jelas bahawa kita yang mengatur hidup kita sendiri dia. Akidah Qadariyah dia. Dan kedudukan Tuhan itu tidak memiliki kebijaksanaan Al-Hakim, kerana hanya tahu memberi apa yang terlintas dalam fikiran seorang sahaja. Ikut kehendak manusia, bukan hidup kehendak Allah SWT. Na'udzubillah min zalik. Betul-betul Qadariyah ni. The critical law of attraction. Seperti yang terangkan di bahagian law of attraction, ia adalah kepercayaan yang berteraskan akidah monisme, panteisme, atau memahami kesemua hidupan ini di dalam alam hidup bersama dengan kesatuan Tuhan. Wahdatul wujud ini berselan. Oleh itu, setiap dari hidupan ini memancarkan gelombang, sama ada fikiran atau percakapan yang boleh menarik satu sama lain, dan dipancarkan kepada Tuhan universe. Lalu ia dipantau kembali sesuai apa yang difikirkannya dan dituturkannya tersebut. Sekiranya gelombang yang dipancarkan itu positif, maka Tuhan universe akan memberikan perkara positif kepadanya, dan begitulah sebaliknya. Dalam proses Tuhan universe menerima gelombang dari manusia, ia tidak mampu membezakan adakah gelombang itu sesuatu yang manusia itu mahu dan apa yang tidak mahu. Ia hanya membalas sesuai dengan gelombang yang dipancarkannya. Universe sisi mereka tidak memiliki kebijaksanaan dan kehendaknya sendiri. Tak ada kehendak lah. Mereka Tuhan. Macam orang Islam faham lah. Natijahnya mereka mengimani bahawa takdir rezeki, manfaat dan mudarat adalah ditentukan oleh diri manusia itu sendiri. Kerana mereka mengimani bahawa hakikat Tuhan di dalam diri dapat menentukan segala-galanya di atas kehendak diri sendiri. Bagi keimanan ini tidak ada istilah qada dan qadar di sisi kepercayaan mereka. Kenyataan ini disokong oleh buku The Secret yang ditulis oleh Rhonda Byrne. So we are the creators not only of our own destiny, but ultimately we are the creators of universal destiny. Lihat itulah buku sama The Secret, Beyond Words Publishing, Oregon, halaman 160. With this powerful knowledge, you can completely change every circumstance and even in your entire life by changing the way you think. Halaman 17 ni. You are God in a physical body. Awak ni Tuhan dalam physical body. Betul-betul Al-Hadash ni. Wahdatul wujud ni. Hal 164. The universe emerged from top. Alam ni terhasil daripada pemikiran. We are the creators not only of our own destiny but also of the universe. Alam 175 dah. There is no blackboard in the sky on which God has written your purpose, your mission of life. Tidak ada papai tulis ke apa dah dalam di langit ni. Halaman 177. Take a look around. None of it can exist without you. No matter who you thought you were, now you know the truth of who you really are. You are the master of the universe. Kita Tuhan dah. You are the higher to the kingdom. You are the perfection of life. And now you know the secret. Halaman 183. Itulah ajar dia dah. Bak ni lah rujuk motivator. Ni banyak tempat kita ni. Kesyirikan terlalu jelas pada akidah law of attraction ini dengan mengatakan Tuhan dalam badan fizikal manusia. Kerana ia adalah dari akidah kebatinan monisme panteisme. Dalam diri kita ni ada diri manusia, ada Tuhan dah. Betul-betul akidah wahdatul wujud monisme panteisme dah. Berasal daripada tamadun dunia dululah, India, Yunani apa. Selain itu, mendakwa manusia adalah pemilik kepada alam semesta. Firman Allah SWT dalam Al-Quran bermaksud, dan bagi Allah jualah hak milik segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan kepada Allah jualah dikembalikan segala urusan. Lillahi mulku samawati wal ardh wallahu itu ingat dah. Dan bagi Allah jualah hak milik segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan kepada Allah jualah dikembalikan segala urusan. Surah Al-Imran ayat 109. Yang kedua, B ni. Mendakwa kebaikan dan keburukan yang menimpa seorang adalah hasil dari fikirannya sendiri. Adalah bercanggah dengan ajaran Islam. Kerana dalam Islam, setiap kebaikan dan keburukan yang hadir itu tertakluk dengan kehendak, keizinan dan kekuasaan Allah SWT semata-mata. Bukan kepada diri manusia dah. Seperti mana firman Allah SWT yang bermaksud, katakanlah Muhammad, aku tidak berkuasa menolak mudarat dan tidak juga berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku sendiri. Tuhan Nabi sendiri kata gitu dah. Kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah SWT sahaja dah.
Bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang telah ditetapkan. Maka apabila sampai tempohnya, tidak dapat mereka melambatkannya sesaat pun dan tidak pula dapat mereka menjegerakannya sesaat pun. Surah Yunus ayat 49. Semua telah ditetapkan oleh Allah SWT. Yang ketiga, sina. Akidah law of attraction menafikan adanya penulisan dan penetapan takdir oleh Allah SWT. Jelas kekufuran bagi akidah ini dengan menafikan adanya qada dan qadar, yang merupakan rukun iman ke-6 dalam Islam. Seperti mana sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, sesungguhnya Tuhanku berfirman, ya Muhammad, sesungguhnya aku juga jika mentakdirkan suatu ketentuan, maka tidak ada seorang pun yang sanggup menolaknya. Sahih Muslim nombor 2889. Jadi Allah SWT telah tetapkan, nak tolak sama mana pun tak boleh. Iman itulah engkau beriman kepada Allah SWT, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir akhirat, serta beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Sahih Muslim nombor 34. Ini antara akidah trust, law of attraction yang sangat bermasalah dan tidak dapat diselamatkan jika mahu diislamisasikan. Nak diislamisasikan setahu mana pun tak boleh selamat dah. Sekalipun kerana masalahnya pada akal lagi dah. Bukan pada masalah ranting. Adapun ada sebahagian Muslim yang mengislamisasikan konsep law of attraction dengan membawa sebuah hadis qudsi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, Allah SWT berfirman bermaksud, aku berada dengan sangkaan hambaku pada aku dah. Ana 'indi zanni 'abdi dah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim dah. Biasanya mereka akan memetik hadis qudsi ini hanya berhenti setakat itu sahaja. Di bawah ini disediakan teks penuh bagi hadis tersebut supaya dapat melihat konteks penuhnya hadis yang bermaksud. Daripada Abu Hurairah berkata, Nabi SAW berkata, Allah SWT berkata, aku menurut sangkaan hambaku dan aku bersamanya ketika dia mengatiku. Sekiranya dia mengatiku sendirian, maka aku mengatinya sendiri. Sekiranya dia mengatiku dalam khayal ramai, maka aku mengatinya dalam khalayak lebih baik daripada itu. Sekiranya dia mendekatiku sejengkal, maka aku mendekatinya sehasta. Sekiranya dia mendekatiku sehasta, maka aku mendekatinya sedepa. Sekiranya dia mendatangiku berjalan, maka aku mendatanginya dengan berlari. Sahih Bukhari 7405, Sahih Muslim 2675. Pertama, sangkaan di sini adalah sangkaan pada Allah SWT, bukan pada universe. Itu nombor satu kena faham. Allah of attraction ni New Age movement ni. Sangkaan pada Allah dah. Allah tu Tuhan dah. Ni tak sangkaan pada Allah SWT saja. Seperti kepercayaan, bukan kepada universe, seperti kepercayaan kebatinan. Kerana universe hakikatnya adalah bukan Tuhan, alam dah. Kedua, hadis ini menyatakan seruan agar manusia berbaik sangka pada Allah SWT. Bahawa Allah SWT akan membalas berlipat ganda pahala hasil dari ibadah yang telah kita kerjakan. Ketiga, hadis ini tidak menerangkan soal sangkaan atau fikiran seorang itu akan mendapati apa yang difikirkannya seperti law of attraction. Bukan kita fikir mesti boleh lalu dah. Bukan waktu dah. Kita ni sangka baik dengan Allah SWT tu matlamat dia dah. Law of attraction mengajar bahawa perlu sentiasa positif. Jangan memikirkan sesuatu yang buruk. Jangan ada perasaan takut atau bimbang kepada sesuatu buruk akan berlaku. Kerana gelombang yang dihasilkan dari fikiran itu akan dipantulkan oleh Tuhan. Universe. Apa yang dibimbangkan itu menjadi realiti. Fikir buruk, negatif akan jadi negatif. Oleh itu tidak boleh untuk seorang itu mengucapkan dirinya lemah. Kerana ia menghasilkan gelombang dan menjadikan dirinya lemah. Sungguh dah. Itulah konsep orang motivator. Kita dah mahu. Sedangkan dalam Islam terdapat prinsip khauf dan rojak. Sama ada dalam fikiran, doa dan juga dalam setiap tingkah laku kita. Kita ada khauf dan rojak. Khauf ialah perasaan takut pada Allah SWT. Ia merangkumi takut akan laknat dan azab-azab daripada Allah SWT. Rojak pula ialah pengharapan kepada Allah SWT. Dia merangkumi perasaan kita ketika mengharapkan belas kasih dan berkat Allah SWT. Ketika kita mengharap ganjaran-ganjaran pahala. Jika diambil kaedah law of attraction ini untuk mengaplikasikan doa yang diajarkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, maka ia akan menyanggahi kaedah saranan doa dalam Al-Quran, seperti mana doa para Nabi dalam Al-Quran yang bermaksud, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat pada kami, nescaya terpastilah kami termasuk orang yang merugi. Surah Al-A'raf ayat 3. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi bercanggah doa ni lah. Pasal ngaku ni negatif lah, ngaku dosa.
Ya Tuhanku, sungguhnya aku berlindung pada engkau dari memohon pada engkau sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya engkau tidak memberi ampun padaku dan tidak menaruh belasah kasihan padaku, nescaya aku termasuk orang yang rugi. Surah Hud ayat 47. Ada istilah rugi dah, negatif. Dan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang bermaksud, wahai Allah, sungguhnya aku berlindung pada engkau daripada kedudukan dan kesedihan, sifat lemah dan malas, sifat pengecut dan bakhil. Dan aku berlindung pada engkau dari bebanan hutan dan penindasan manusia. Sahih Bukhari 1309. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Jadi doa tu mengaku negatif. Banyaklah lemah, malas, negatif, laka, duka, sedih, mencut, bakhil. Kita minta jauh daripada sifat negatif tersebut, tapi kita sebut. Tak fikir, masuk soalan kita mikir negatif juga lah. Di sisi faham law of attraction, doa ini mengandungi elemen yang boleh menghasilkan gelombang negatif kerana merendah-rendahkan dirinya. Malah apabila disebut kedukaan, kesedihan, rugi, lemah, malas, pengecut, bakhil, bebanan hutang dan semua ini adalah perkataan-perkataan yang perlu dielakkan oleh penganut law of attraction. Law of attraction tak disebut benda-benda negatif. Begitu juga dengan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang bermaksud, wahai Abdullah bin Qais, katakanlah la haula la quwwata illa billah, kerana ia merupakan simpanan pahala berharga di syurga. Riwayat Bukhari 7386. Doa ini mengatakan tidak ada daya upaya aku melainkan Allah. Lemah diri lah, gantung tu satu perkata. Pada pandangan pengikut law of attraction, doa ini melemahkan diri manusia, kerana ia akan menghantarkan gelombang negatif dan tidak berupaya ke dalam diri seorang yang mengucapkannya. Na'udzubillah min zalik. Antara hujah saintifik yang sering kali dijajah oleh kumpulan yang promosikan akidah ini adalah kajian molekul air yang berubah dan kesan nasi cepat basi dan tidak basi apabila diberi ucapan yang positif dan negatif. Kajian ini dilakukan oleh Masaru Emoto tentang bagaimana molekul air akan berubah menjadi cantik apabila diucapkan perkataan positif. Manakala molekul air akan berubah menjadi buruk apabila diucapkan perkataan negatif. Adalah ditunjuk molekul air ni. Thank you lah, dah. Wisdom, truth, eternal, angle, I love you, peace, you fool. Apa uduh nak? You make me sick. Uduh nak? Evil. Apa uduh nak? Polluted water before prayer. Polluted water after prayer lah. Gambar molekul air berubah mengikut ucapan tertentu mengikut Masaru Emoto ni. Pertama, Masaru Emoto sendiri merupakan penganut fahaman New Age. Kenapa dulu? Dia sendiri ni ikut New Age. Putih. Dia belajar orang putih juga. Kedua, Masaru Emoto bukanlah seorang saintis. Malah beliau tidak mendapat pendidikan dalam bidang perubatan saintifik pun. Masaru Emoto mendapat pangkat doktor dengan PhD dalam bidang perubatan alternatif saja di Open International University for Alternative Medicine di India. Belajar di India nak dia. Tahap universiti ini juga tidak mendapat pengiktirafan dunia. Lepas tu, malah kajian molekul air yang dilakukan oleh Emoto ini telah dikritik oleh ramai saintis dan buktikan kajiannya itu adalah tidak benar. Dah hanya pseudo-sains lah. Semata-mata tipuan lah. Bukan sains sungguh lah. Antara saintis yang menjawab kesalahan Emoto adalah Profesor Biokimia bernama William Reville, pakar fizik Harriet A. Hall. Dan sekumpulan pakar kimia menjawab khusus kajian ini dalam laman sasaran www.chem1.com. Kesimpulannya, eksperimen dibuat oleh Masaru Emoto hakikatnya tidak menepati piawaian sains yang benar, malah mendapat kritikan hebat oleh golongan saintis dari pelbagai bidang. Justru ia tidak boleh digunakan pakai sama sekali bagi menyokong ajaran law of attraction. Di sini jelas bahawa kesesatan law of attraction ini berantai-rantai kepada akidah, amalan dan adab yang jelas menyanggahi ajaran Islam. Jika akal suatu ajaran itu telah rosak, pastinya keburukannya juga terzahir sehingga ke ranting-rantingnya sekalipun. Tilik nasib New Age. Meramah tilik nasib. Jika dahulu orang yang mengamalkan ilmu kebatinan seperti tukar ramal, tilik nasib, pengamal sihir, bomoh, pawang dan seangkatan dengannya sinonim berada di kawasan pedalaman, berpakaian lusuh dan digambarkan dengan imej yang menakutkan. Siapa sangka kini akidah dan amal ini diamalkan dengan cara terbuka di atas pentas-pentas seminar dengan penampilan memakai baju kot, bercakap soal membina hidup yang lebih positif, tetapi pada masa yang sama amalan-amalan telik nasib ini turut dihidangkan dengan pakej yang sedikit berlainan dari kebiasaan.
Dulu nak napuk lah pakai wuduh dengar. Ada amal ritual yang kena napuk menakutkan. Sekarang ni tak nampak hebat dah. Seperti dibahaskan pada bahagian tilik nasib yang diimani oleh golongan kebatinan. Ia wujud hasil dari akar akidah monisme pentisme yang menerangkan hakikat kehidupan alam ini saling berkait antara satu sama lain. Dan rahsia-rahsia itu boleh dipecahkan melalui tilik nasib. Biasanya golongan New Age telah memberikan nafas baru kepada ilmu tilik nasib ini dengan imej yang lebih moden dan lebih santainya. Sebagai contoh, amalan milik bintang atau nujum. Amalan puak kebatinan kuno yang telah diberi nafas baru pada akhir kurung ke-19 Masihi oleh seorang lelaki Inggeris bernama Alan Leo. Alan Leo yang merupakan ahli Theosophical Society. Dia juga dijuluki sebagai bapa kepada astrologi moden. Astrologi bukan astronomi, dia astrologi dia. Lalu tilik nasib itu mula dipopularkan melalui majalah-majalah mengenai apa status horoskop dan zodiak pada setiap bulan. Sama ada orang yang lahir pada bulan tertentu akan mendapat tuah atau sebaliknya. Dulu ada dari seobar, star apa dulu dah. Tak ada dah. Sedangkan itu semua adalah amalan nujum. Seperti mana yang telah diberi amarankan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Barang siapa pelajari satu cabang dari ilmu nujum, astrologi lah, maka sesungguhnya telah mengambil satu bahagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu yang dia pelajari, semakin bertambah-tambah pula dosanya. Sahih Ibn Majah, nombor 3017 ni. Inilah ilmu nujum ni, nombor kau gapo sihir ke apa ni. Dosa ada kafir besar, ada kafir kecil. Yang pentingnya dia besar lah dosanya dah. Okey, anggap kata tak apa dah, mujarrabah ulama dulu pakai ada kitab ada, main buah tu berat lah dah. Bukan ikut senang, ikut kitab, ikut ulama dia. Ulama terpengaruh tertipu dengan ajaran New Age movement ni. Ya zaman dulu dah dengan falsafah Yunani dan falsafah India. Berat gitu dah. Ulama manusia juga dah. Nabi Muhammad SAW menerangkan bahawa amalan menilik bintang itu merupakan satu bahagian dari ilmu sihir. Sememangnya pengamal kebatinan ini sukar dihindari. Dari pengamalan ilmu sihir termasuk berinteraksi dengan jin untuk berbicara tentang perkara ghaibnya. Begitu juga dengan amalan menilik nasib dengan menggunakan buku. Dengan cara mengambil halaman tertentu secara awak daripada buku tersebut dan membacanya ayat pertama yang mata membacanya, lalu mengaitkan ayat itu sebagai panduan dalam hidupnya. Amalan ini dikenali sebagai bibliomancy. Masyarakat pagan Eropah telah menggunakan keadaan ini ke atas teks-teks kesusastraan berpengaruh mereka seumpama karya Homer daripada Yunani dan Virgil daripada Rom. Menjadikan apabila sejak akhir ini terdapat sebahagian masyarakat Muslim di Malaysia dan Indonesia, kelihatannya cuba mempraktikkan amalan seumpama bibliomancy ini ke atas Al-Quran. Amalan memetik ayat Quran secara awak daripada mushaf yang dibuka secara rambang untuk dijadikan sebagai petunjuk bagi suatu perkara spesifik yang dihadapi dalam kehidupannya. Amalan tilik nasib yang sama cuma ditukar istilah seperti istilah istiqarah Al-Quran. Dipanggil istilah istiqarah Al-Quran ataupun garpu tala lagi istilahnya. Penerangan di sebalik wujud penggunaan istilah garpu tala ini adalah berasaskan pada konsep pseudoscience tentang getaran atau vibration dalam diri yang berasal daripada falsafah hermetisisme dan New Thought juga dah. Asal daripada ni lah, hak putih . Amalan bibliomancy ini tidak ada bezanya dengan amalan menilik nasib menggoncangkan anak panah atau di China dikenali sebagai kaucim. Iaitu menggoncang-goncang dan menabur batang kayu tilik nasib secara rambang lalu diambil satu untuk ramal tilik nasibnya. Dalam Al-Quran Allah SWT telah menegaskan larangan ini. Firman Allah SWT yang bermaksud, wahai orang beriman bahawa sungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Surah Al-Ma'idah ayat 90. Selain itu tilik nasib melalui nombor atau numerologi dah. Nombor huruf apa ni? Numerologi dah. Wafak bahasa Arab. Wafak dah. Juga terkenal pada zaman sekarang. Pelbagai istilah digunakan untuk mengaburi amalan tilik nasib ini dengan nama nombor metafizik. Istilah metafizik panggil dia. Motivator panggil metafizik dah. Psychonumerology dah. Psychometrixology dah. Metrik lah. Cerita metrik kawan dah. Pada hakikatnya menggunakan nombor-nombor sebagai asas untuk menelah kononnya potensi diri dan sifat personality diri. Terlalu banyak bentuk-bentuk tilik nasib lain seperti kartomancy menggunakan kad. Crystallomancy dah. Tilik nasib melalui bola kristal.
Chiromancy nak, tilik tapak tangan, fisionomi nak, membaca karakter melalui wajah dan banyak lagi. Semua ini adalah amalan tilik nasib yang menyanggahi akidah Islam. Ini kerana perkara berkaitan masa hadapan dan soalan rezeki yang akan datang adalah merupakan dalam hal-hal yang ghaib. Hakikatnya ini adalah hanya Allah SWT yang mengetahuinya segalanya perkara yang ghaib. Firman Allah SWT bermaksud, dan pada sisi Allah jualah anak kunci perbendaraan segala yang ghaib. Tiada sesuatu yang mengetahuinya melainkan dialah saja. Surah Al-An'am ayat 59. Malah ancaman keras dalam Islam bagi siapa yang mendatangi tukang tilik. Walau pada pendiriannya dia tidaklah percaya apa yang dikatakan oleh si tukang tilik. Seperti mana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, siapa yang mendatangi tukang ramal, dukun, tukang tilik, tilik nasib dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidaklah diterima solatnya selama 40 malam. Hadis Muslim nombor 5957. Manakala bagi siapa yang pergi berjumpa dengan dan mempercayainya pula, maka dia telah kufur terhadap apa yang turunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah diwahyukan oleh Allah SWT kepadanya hal-hal ghaib. Kalau lagi tak percaya, tak terima dah sebenarnya dah. Kalau lagi percaya pula, kafir terus dah. Tidak ada yang mengetahui hal-hal ghaib kecuali Allah SWT. Sabda Nabi SAW, siapa yang mendatangi dukun atau tukar ramal, lalu dia membenarkan apa yang dikatakannya, maka sungguh ia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ahmad nombor 9171. Asas kat tu dulu lah. Lepas ni akan kita bincang pula kritikan terhadap yoga dan meditasi. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.